Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati, yang berbahagia Datuk Pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa masjid, para imam, para bilal, seterusnya para asatidah, jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung lagi kuliah maghrib kita, yaitu kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Abu Ali Al-Bajari Al-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Minggu lepas kita telah pun menyentuh berkaitan dengan muqaddimah kitab ini, dan pada kali ini kita masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadis pertama, 4 pertanyaan yang mesti dijawab. An Abi Barzah Nablah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Yang bermaksud daripada Abu Barzah Nablah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah, belum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Allah tanya tentang umur ni. Umur sama ada umurnya panjang ataupun pendek, maka umur itu juga akan ditanya. Bila umur pendek, mungkin ada yang mati, lahir-lahir mati, itu confirm dah syurga. Budak kecil ataupun baby yang lahir mati, dia mati, kamu ialah sedih, itu tak sedih lah. Tapi hikmah sebenarnya tu confirm dah ahli jannah, ahli syurga. Tak sempat lagi nak buat dosa. Dah Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawa budak kecil yang lahir itu mati,
antara hikmah dia, dia mampu untuk memberi syafaat kepada siapa? Kepada kedua ibu bapanya. Syaratnya mak ayah dia kena redha lah. Mak ayah dia kena redha, jangan tak redha pula. Umur yang kita ada sekarang, mungkin ada di kalangan kita umur sudah berpuluh tahun, balasan tahun, 10 tahun, 30-an, 40-an, hatta 90-an. Ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Umur yang kita ada ni buat apa? Kita habiskan dengan apa? Habiskan dengan khairat, iaitu perkara-perkara yang baik. Senanglah kita mau jawab, man, aku bila aku umurku sekian-sekian, aku buat sekian-sekian. Yang benda yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau umur penuh dengan kemaksiatan, sudahlah, susah nak jawab, azab lagi. Jadi bermakna umur ini juga suatu yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita kadang-kadang buat umur ni masuk sahaja hari jadi kita. Selamat menyambut hari jadi. Itu dilahir, hari lahir. Maknanya selamat. Saya tidak tahu dengan saya bila dia jadi. Selamat menyambut hari lahir. Orang pun, orang kata apa, doa untuk kita. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, apa-apa semualah. Ya? Kita tu kena muhasabah, kita lah masing-masing ni. Satu, syukur Allah Ta'ala masih lagi sampaikan umur kita, sehinggalah kita memperingati semula lagi hari lahir kita. Yang kedua, umur kita bertambah, tetapi hakikatnya berkurang. Maknanya umur kita pada nilainya bertambah, tetapi hakikatnya berkurang. Sebab kenapa? Akan menuju kematian. Kira-kiranya kita kena muhasabah, ya Allah, umur aku ni selama ni habis, dihabiskan dengan perkara apa? Itulah tuan-tuan, jangan tunggu hari lahir saja lah. Makanya kita ni tiap detik dan masa sentiasa bermuhasabah. Allah bagi umur, kita habiskan untuk apa? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Wa an ilmihi fima amila fihi. Soalan yang kedua akan ditanya, iaitu tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya. Ilmu. Kita ni masing-masing ada ilmu. Cuma ilmu kita tu kadang-kadang ialah luas. Ilmu Allah Ta'ala ni luas. Buktinya apa dia? Seseorang yang kita ada yang kita tahu, dan banyak yang kita tak tahu. Jalan. Bahkan kita nampak orang yang pakar, orang yang mahir, bukan semua bidang, tetapi di bidang-bidang tertentu. Sebut ilmuwan agama pun, ilmuwan agama, bukan semua dia tahu. Tapi mentaliti kita, orang awam, nama saja ustaz, kita anggap semua dia tahu. Tak, tuan-tuan, tidak. Adanya pakar dari segi sudut tafsir Quran. Ada ilmuwan ni pakarnya dari segi sudut hadis. Adanya pakar dari segi sudut syariat, hukum hakam. Tidak semua dia tahu. Tidak semua dia tahu. Satu, pertama kita tengok ilmu agama tu pun cukup luas. Bab Quran saja, Quran, Quran.
Ada yang pakar dari segi sudut tajwid, ada yang pakar dari segi sudut tarannum. Tidak semestinya dia pakar dari segi sudut tajwid mampu untuk menguasai ilmu tarannum, tak mestinya. Ada orang tahu ilmu tarannum ni, tapi dia hanya tahu dari segi sudut teori. Dia dengar saja seorang pembaca Quran tu baca, dia tahu dah. Dia ni mula dengan lagu Bayati, tabaqat sekian. Dia boleh hurai. Cuba suruh dia baca. Belum tentu. Tengok ilmu tu. Tuan-tuan. Suruh dia baca, cuma kau baca lagu nahwan tabaqat sekian. Dia tahu, tapi nak buat tu tak boleh. Sebab Allah tak bagi dia kelebihan itu. Itu dari segi sudut Quran tu pun kita nak kuasai bukan mudah. Ada orang yang segi sudut fiqh, hukum hakam, pakarnya dia tahu bab soal ibadah. Bab ibadah apa dia? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Dia tahu. Oh, dia boleh hurai. Tapi kita jangan lupa, perbincangan dari segi sudut fiqh juga hukum hakam berkaitan dengan as-siyasah, politik. Luas ilmu ni tuan-tuan. Tiada semua orang yang faqih di dalam ibadah, faqihnya juga dengan ilmu berkaitan dengan as-siyasah, iaitu politik dalam Islam. Ada orang pakar dari segi sudut fiqh sirah, berkaitan dengan sirah, sejarah. Oh, beritahu je. Daripada Nabi lahir, sebelum Nabi lahir, dia boleh cerita itu Z sampai Nabi wafat. Perang ni, perang apa? Dia. Tapi itu kepakarannya, dan dia tidak pakar benda yang lain. Itu tuan-tuan, ilmu, luas ilmu ni. Luas. Itu ilmu agama. Tak masuk lagi ilmu yang lain-lain ni. Lampu rosak dah kan. Pasang lampu, trip. Buka switch, trip. Kalau panggil saya, confirm tak selesai masalah. Sebab kita bukan tahu perkara itu. Kena panggil orang yang memang di bidang itu, pakar. Kita tu bayang apa dia? Orang-orang SSB, orang yang ada ilmu wiring, panggil dia. Masalah elektrikal tak akan kita panggil. Masalah nak tahu apa wiring di rumahmu ni. Dia panggil Dr. Queen datang. Kenal? Tak kenal. Itu kata kepakaran, ilmu. Panggil untuk gigi pula itu. Doktor, tuan-tuan. Doktor semua, bukan semua dia boleh kuasai. Dia sakit jantung, macam Datuk sebutlah. Dia sakit jantung, dia panggil doktor gigi. Tak kena. Doktor tu sendiri pun dia ada kepakarannya masing-masing. Ilmu, atau sebut ilmu, rupa-rupanya hari kiamat nanti ini juga akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ilmu yang kau ada, apa kau buat terhadap ilmu? Dia ilmu ni tuan-tuan, apapun ilmu kita, kalau sekiranya menjurus kepada khairat, kebaikan, lalu ia dapat manfaat, dinikmati oleh orang sekelilingnya, itu ada nilai pahala. Walaupun dia seorang yang pakar wiring contohnya, walaupun itu, tapi apa yang dia buat dengan ilmunya, contohnya di masjid, bab wiring, dia yang lu buat. Ada setengah-setengah dia orang yang pakarnya itu tuan-tuan, dia pun berinfak dengan kepakarannya.
Dia kata kalau buat masjid ni, dia kata tak apa, wiring biar aku buat, bayar upah tak payah, ini infak aku buat. Atas kepakarannya tu dia berinfak dengan itu. Macamlah kami di Darul Hadis, kita buat bangunan apa semua, tuan-tuan, ialah mau kena cari arkiteknya, mau kena jumpa orang yang QS-nya, yang nilai bangunan apa semua, nak kena ada engineer-nya, semuanya itu kena ada nak buat bangunan ni. Tanya kita, saya tak reti. Hari itu pun bila kita sudah cukup infak untuk buat bangunan, nak buat bangunan, nak mula tu macam mana, kita tak tahu. Sehinggalah ada hamba Allah Ta'ala datang kepada kita. Dia kata, Ustaz, belum mula lagi kah? Saya kata, kami pun tak tahu mula macam mana. Mau buat bangunan, kalau suruh ceramah, tidak payah kau tanya, memang kita itu kan. Tapi suruh buat bangunan, mana kita tahu. Maka dia kata, okey, nak Ustaz, itu biar aku atur. Dia himpun kawan-kawannya yang ada kepakaran QS, arkiteknya apa, himpun dalam satu tim konsultan. Bila sebut berkaitan dengan bayaran, Ustaz cari duit saja, ini biar kami atur, kami nak infak. Tengok tu, ilmu dorang untuk manfaat. Bahkan kalau dia niat infak pula, sekarang lagi kita dah ada bangunan, anak-anak tahfiz kita dalam tu ada 70 orang lebih kurang yang sedang menggunakan hasil daripada, ialah tu infak yang mungkin kosel satu, yang kita yang pernah infak. Saya ingat lagi Masjid As-Salam ni buka tamu untuk khas semua. Tuan-tuan, itu sekarang ni adalah infak tuan-tuan yang sedang berjalan, yang dimanfaatkan. Ilmu, masing-masing ada ilmu dan kepakaran masing-masing. Dan inilah yang akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala, yang kita kena jawab. Ada orang pakar apa dia? Bertukang. Suruhlah buat apa. Jadi kalau bawa beruti kayu kayu kan, bawa ala kata panjangnya 10 kaki, ada 4 batang, masuk lewat 2-3 orang kata keping. Bos, bolehkah kau buat meja? Orang yang pandai bertukang selesai tu, sebab dia ada kepakarannya. Cuma dia suruh kita, boleh kau buat? Minta maaf, tidak kita pandai kan. Mau menggergaji pun satu hal lagi kan. Jadi maknanya apa dia? Kepakaran. Itu ada macam meja-meja kita begini kan. Ini kalau tiada yang pandai buat ni, susah mau buat ni. Yang meja kuliah ni, saya pernah hari itu di masjid, satu masjid, saya pun berniat mau buat satu macam tempat Quran besar depan ni kan. Suruh kita buat, memang nak buat, mana kita pandai. Ada seorang ahli jemaah masjid tu, dia kata, Ustaz mau kan? Kalau ada, boleh kita beritahu aja upahnya berapa. Sekejap saja dia buat, 2-3 hari lepas tu siap. Siap dia buat. Jadi maknanya sebab dia memang ilmunya di situ. Jadi kita ni bila ada ilmu tertentu, pastikan ilmu itu memberi manfaat pada diri kita dan orang sekitarnya. Sebab di hari akhirat nanti dia akan ditanya oleh Allah. Ada juga orang yang berilmu, tapi ilmunya itu baik ilmu tu, pakar dalam komputer kan.
Oh, dia sebut dia buat komputer. Komputer ni pun banyak juga bidang ni. Software, hardware, tu banyaklah bilangnya. Tapi dia ni pakar. Dia buat apa lama dia? Sekejap dia buat. Buat apa pun? Dia memang mainan dia. Zaman kita zaman begitu juga. Macam juga orang yang buat poster ceramah kan. Tidak semua orang pandai. Tapi anak-anak muda kita ni pandai. Ilmu dia di situ. Maka beritahu je pada dia, okey, malam ni kita ada ceramah sekian, ustaz ni sekian, dapat saya buat poster. Oh, dia buat. Siap. Saya faham. Ilmu dia di situ. Mana bermanfaat. Orang yang ada ilmu, kepakaran dalam komputer apa semua. Tapi ada juga orang yang pakar itu lala sekali curi duit orang juga. Dia masuk skema. Masuk mana? Masuk ke bank, tak macam mana dia boleh masuk. Dia tak ambil banyak. Dia kasih keluar atas kepakarannya itu. Satu orang barangkali 50 sen saja. Dia pergi masuk akaun orang, kasih keluar 50 sen. Kita pun tak perasan. Tapi bayangkan kalau ada rakyat Malaysia ada 4 juta kali dengan 50 sen. Pun dah raya tu. Ada tu kan. Skema. Ilmu dia tu ada. Tapi digunakan untuk perkara maksiat dan dosa. Ada kepakaran orang ni tuan-tuan. Allah bagi dia kelebihan, pandai cakap. Berunding ni memang dia pandai. Dia kata kalau buat berunding, dia kata kau seraja sama aku, dia kata pandai dah. Itulah, dia nak belajar tinggi. Dia adalah sampai kepada ada ijazah psikologi ke ataupun master tak. Dia orang biasa. Tapi kalau buat berunding, dia ada kepakaran di situ. Bayangkan kalau perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang baik dalam hal yang ada kepakaran baginya. Senang kita mau jawab di hadapan Allah. Jadi tuan-tuan, kita dalam kepakaran masing-masing, gunakanlah. Maka ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Allah Ta'ala akan tanya berkaitan dengan harta kita. Harta ni dua perkara akan ditanya. Pertama, dari mana kau dapat. Yang kedua, kemana kau belanjakan. Panjang sikit soalan ni berkaitan dengan harta. Panjang. Dari mana kau dapat? Daripada sumber yang halal, alhamdulillah. Kita senang nak jawab. Kemudian kau belanjakan ke mana? Belanja untuk nafkah isteri dan anak-anak. Belanja untuk apa? Untuk infak, sedekah, wakaf. Alhamdulillah. Tapi kalau kata sumbernya dari mana? Ini pun bermasalah. Sumber ni dia kata nak tahulah halal ke haram. Dia pun confused. Itu namanya syubhah. Syubhah. Tuan-tuan, perkara syubhah ni orang warak dia kena jauhkan. Sifat orang warak, seorang yang warak, perkara syubhah dia jauhkan. Sebab kalau dia jauhkan perkara syubhah, maka lebih lagi dia jauh daripada dia melakukan perkara yang haram. Tapi kalau terjebak dengan perkara syubhah, lambat laun akan terjebak dengan perkara haram. Itu kalau tidak jelas halal haram, tinggal tenang tidak. Ini boleh kan tidak? Boleh, tinggal. Dalam cerita, dalam hadis Nabi sebut kata apa? Halal itu jelas, haram itu jelas. Yang syubhat tengah-tengah tu kasih tinggal.
Dan kita akan tidak tenang bila mengambil sumber daripada perkara yang syubhat. Jadi persoalan berkaitan dengan harta ni susah kok. Maknanya dari mana kita dapat, ke mana kita belanja. Sumber halal dia dapat, tapi dia belanja ke mana? Kan? Dia belanja perkara-perkara yang haram ada juga. Duk menyumbang, orang nak buat apa? Buat perkara yang melaraukan, kan? Oh, sumbang. Nak buat konsert kan, nak buat apa, kita pun menyumbang. Pun ditanya juga. Tanya. Kalau kita sumbang, setelah kata sumbang, kita berkait harta ni, kita kena kuasai beberapa perkara lah. Berkaitan pada infak, wakaf, sedekah. Jalan orang yang ada harta ni, infak, sedekah, wakaf. Infak tu ada dua. Infak ni sumbangan biasa lah, sumbangan biasa. Sedekah ni ada dua, sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib ni zakat. Sedekah sunat tu kita sedekah biasa, datang ke masjid, sumbang, itu biasa. Berkaitan dengan harta, ini sahaja yang kita kena buat. Lain daripada yang tu, Allah sebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolongan dalam perkara yang mendatangkan takwa dan juga kebaikan. Jangan bertolong-tolongan dalam perkara yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Jadi bila kita berharta, pastikan harta kita itu disalurkan, dihabiskan dengan perkara-perkara yang mendatangkan pahala. Dan kalau sebuah harta ni tuan-tuan, apakah harta kita yang sebenar? Apa yang kita dapat ialah daripada sumber yang halal. Belum tentu ianya harta kita sebenar. Macam orang bergaji tiap bulan kan, gaji 2,000, 3,000, 4,000, apa berapa ribu lah. Masuk saja gaji, itu bukan harta kita yang sebenar. Sebab lepas tu apa dia? Masuk saja, bayar kereta, bayar rumah, bayar sini, bayar sana. Walaupun dialah pada hukum kita ada kata nafkah dan sebagainya, dan untuk menyelesaikan. Tapi hakikat harta kita yang sebenar, bila mana manfaatnya itu sampai, bila mana dia menjadi suatu saham untuk kita di akhirat nanti. Apakah harta kita sebenar? Yang mana kita infak, yang mana kita sedekah, yang mana kita wakafkan, itulah harta sebenar kita. Banyak manapun harta kita, tapi tak ada kita infakkan, sedekahkan, wakafkan, tiada, maka itu bukan harta sebenar kita. Jadi kena beringatlah kita ni tuan-tuan, selagi mana dikurniakan umur, masih lagi hidup, banyakkan bersedekah, banyakkan berinfak, banyakkan berwakaf. Sebab Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bila kita semua dimatikan, matilah di hadapan Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala perhitungkan. Saat ketika itu dipertontonkan amalan kita, nampaklah amalan sedekah tapi sedikit, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah, boleh tak kembalikan aku walaupun seketika ke dunia untuk aku bersedekah. Ini keadaan orang bila dipertontonkan amalnya ya di yaumul qiyamah nanti. Maka masa itu tak ada peluang lah. Jadi nak buat tu masa ni, maka itulah juga yang akan menjadi
pertanyaan yang tak dapat tidak kita kena jawab. Kena jawab. Tak apa-apa, aku dah ada harta. Ada jawab begitu kan? Aku dah ada harta. Kita tuan-tuan, apapun ada hak milik kita. Harta tu ada yang hak milik kita. Selagi mana kita hidup, mesti kita ada harta. Cuma banyak ataupun sikit sajalah. Seterusnya, yang persoalan terakhir yang mesti dijawab ketika mana kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, iaitu wa'an jismihi fima ablahu, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa dibinasakannya ataupun digunakannya. Rupanya tubuh badan kita ni juga akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tangan, mata, mulut, telinga, semualah macam indera ni disoal oleh Allah Ta'ala. Kita nak jawab macam mana ni Allah kan? Mulut, kalau nak tanya mulut tu saja pun kita nak jawab macam mana? Mulut buat apa? Mulut tanya. Dia jawab apa tu? Kalau hidup dia memanjang, menyakitkan hati orang. Kalau hidupnya tuan-tuan memanjang, bersibuk, tuan-tuan tidak sibuk pun beb. Dia kita nak jawab ni di hadapan Allah Ta'ala. Tangan, kita buat apa tangan? Sebab dalam surah Yasin kan sebut, dalam surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah sebut hari ini, hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim, Allah tutup mulut kita ni, kunci. Biasa kalau ditanya yang berjawab mulut tu kan, biasa kita lah. Bila ditanya di dunia ni, orang tanya mulut yang jawab, kecuali dia berbau. Bau ni bisu. Dia kena tanya, dia tak boleh sebab dia bau. Tapi pada manusia normal, bila ditanya, maka mulutnya akan menjawab. Tapi pada hari kiamat, Allah Ta'ala ceritakan masa tu, hari kiamat, bila kau mulutmu ni dipeteri, ditutup. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berkata-kata ketika itu tangan. Allah tanya, apa kau buat? Mulut tak boleh, tangan akan cakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan. Ni tangan kaki akan menjawab. Tak boleh bayangkan akhirat nanti, kedahsyatan bila Allah Ta'ala tanya sedemikian. Tapi kalau kita fikir-fikirkan, Allah hari ini bukan orang kata bab tangan menjawab ni, zaman kita ni pun macam begitu sudah tu kan. Ada orang senyap saja, karakter dia tu senyap dia, tidak cakap banyak. Tapi kalau dalam grup WhatsApp, dialah yang paling rancak sekali. Ada pula jenis begitu kan. Tangan dia cepat betul. Tangan dia tu cepat betul menjawab.
share isu ni, share. Tapi kalau jumpa dia tu senyap. Oh, 2 minit lagi ke azan? 3 minit lagi ya. Amaran masa-masa kecederaan. Jadi itu keadaan hari kiamat. Bertepatan dengan ayat Allah Ta'ala dalam surah Yasin ini. Dan begitulah juga dalam hadis ini berkaitan dengan 4 perkara pertanyaan yang kita kena jawab bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita ada satu doa. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah segala bentuk akibat, kesan segala fil umuri kulliha, apa-apa perkara. Maknanya apapun kita buat ni natijahnya baik. Apapun kita buat, mata kita ni apapun kita tengok natijahnya baik. Telinga, apapun kita dengar natijahnya mesti baik. Mata, mulut dan sebagainya. Jadi itu kita harapkan kita berusaha, tapi jangan lupa kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk kita dipermudahkan, agar bila kita bertemu Allah Ta'ala di hari Yaumul Qiyamah nanti, pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat jawab dengan cemerlang. Seulangnya 4 pertanyaan sebagai penutupnya. Hari kiamat nanti manusia tidak akan berganjak ke step seterusnya, melainkan ditanya 4 perkara. Yang pertama, ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, ditanya tentang ilmunya. Dengan ilmu itu dia buat apa? Yang ketiga, ditanya tentang hartanya, dia dapat sumber daripada yang mana, kemudian dia infakkan kemana. Dan yang terakhir, ditanya tentang tubuh badannya, dia gunakan untuk apa. Jadi mudah-mudahan sebagai muhasabah kita, daripada 4 pertanyaan ini, kita dapatlah insya-Allah memperelokkan kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Akan datang minggu depan insya-Allah kita sambung hadis yang kedua. Siapa teman sejati? Siapa teman setia? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Tiada soalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bukan membaca tasbih kafaraah surat Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.